Terima kasih rakan-rakan penyampai di studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri. Saya berada berhampiran di Kompleks Angkasa Puri untuk kita membawakan berkenaan susun atur Majlis Perasmian Bangunan Media City, sebuah mercu kebanggaan bukan saja untuk industri penyiaran tetapi juga untuk Jabatan Penyiaran Malaysia. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan susun atur pada hari ini, bersama dengan saya dan juga saya amat berbesar hati untuk bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Menkom. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Datuk Seri? Salam, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Tan Sri bersama dengan kami. Kita bercerita susun atur berkenaan perasmian bangunan Media City ini. Apa yang bakal kita saksikan pada hari ini, insya-Allah, Tan Sri? Tambah sekali, Alhamdulillah, kita akan dikunjungi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang akan menyempurnakan acara pada hari ini. Dan ini satu tradisi yang mana sejak tahun 1968 apabila Perdana Menteri pertama datang dan meresmikan bangunan Angkasa Puri, kemudian disusuli dengan Perdana Menteri kedua Tun Razak juga datang ke sini, dan Tun Hussein On, Dr. Mahathir waktu melancarkan IBC, dan hari ini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan melancarkan Angkasa Puri yang direkayasa, yang merupakan satu kompleks baru. Dan ia merupakan suatu transformasi yang sangat bermakna kepada dunia penyiaran negara. Yang Berhormat Perdana Menteri bukan saja meresmikan kompleks pada hari ini, tetapi juga akan mengisytiharkan penjenamaan baru kepada blok-blok yang terbina. Begitu juga jalan-jalan dalam kawasan Angkasa Puri ini akan diberikan nama-nama yang baru, wajah yang baru, dan sudah tentulah juga pemodenan pelbagai studio, auditorium dan sebagainya yang menggunakan peralatan yang tercanggih akan dilancarkan secara resmi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ya. Yang Berhormat Tan Sri, kita sedia maklum Jabatan Penyiaran yang juga merupakan instrumen menyampaikan wahana dasar-dasar kerajaan dan juga instrumen sebagai untuk kita menyebarluaskan dasar-dasar perpaduan kerajaan. Jadi bagaimana Yang Berhormat Tan Sri melihat dengan kehadiran Media City ini, ia juga akan meningkatkan dan juga mentransformasikan RTM atau Jabatan Penyiaran Malaysia ke arah yang lebih baik, Tan Sri? Seperti mana yang kita tahu, Angkasa Puri ini adalah nadi dan nafas kepada negara bangsa. Angkasa Puri juga adalah tempat terhubungnya hubungan antara kerajaan dengan kerajaan, kerajaan dengan rakyat dan rakyat dan rakyat. Peranannya terlalu besar untuk kita berikan gambaran, dan ia akan terus berfungsi seiring dengan kemajuan dan pembangunan negara dan merupakan satu institusi yang terpenting dalam negara kita. Kita berharap dengan suasana ekosistem kerja yang lebih baik, dengan teknologi yang lebih bersesuaian, kita akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi ini dengan lebih berkesan lagi, supaya proses kemajuan dan pembangunan negara akan dapat turut disokong dan dirokong melalui dunia penyiaran yang baik. Yang Berhormat Tan Sri, menerajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia, ini juga suatu impak ataupun kelebihan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia melihatkan kepada bukan hanya Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, tetapi keseluruhan atmosfera penyiaran itu turut bergerak seiring supaya kita mempunyai state of the art teknologi ataupun state of the art facility yang boleh memungkinkan kita standing dengan negara-negara luar. Saya bersyukur sejak berpindah kementerian atau sejak bermulanya diberikan tanggungjawab di KCOM, saya dapat melihat dan dapat bersama-sama melakukan banyak transformasi dalam dunia penyiaran selain daripada apa yang bertanggungjawabkan kepada kita yang terkait dengan industri telekomunikasi dan juga industri kreatif. Kita dapati macam ada satu dinamisme baru, ada satu lonjakan baru dan ada satu transformation baru dalam skop tugas yang dilaksanakan oleh kementerian kita. Dan ini kita nampak beberapa kemajuan yang telah kita capai, dan ini agak membanggakan, memandangkan kita baru saja keluar daripada wabak COVID yang telah mengganggu dan telah menghalang banyak program dan pelaksanaan aktiviti. Tetapi sekarang ini kita nampak setiap sektor, setiap cabang telah muncul dengan lebih dinamik, dengan lebih
progresif lagi, dan ini satu petanda baik untuk negara kita. InsyaAllah. Bukan saja kita mempunyai 6 buah saluran TV dan 34 saluran radio, tetapi juga dengan portal penseriman secara dalam talian, kesedaran berkenaan kita juga bersaing dan juga bergerak seiring dengan portal dalam talian, media sosial, media massa bersifat konvensional dan juga alternatif ini. Apakah ini hasrat Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk kita melihat ke semua portal-portal dan juga saluran konvensional bergerak seiring, Tan Sri? Seharusnya kita mesti semasa, sepanjang masa, dan kita mesti kekal relevan dan menerima realiti di luar sana. Berlaku perubahan yang berbagai-bagai, terutama sekali sekarang ini peranan media yang ketiga iaitu social media begitu penting sekali, dan kita bukan hanya melihat kepada perkembangan tersebut, tetapi RTM sendiri menjadi sebahagian daripada players yang turut terlibat dalam mengendalikan social media juga, dan ini merupakan satu proses yang baik di mana penyiaran tradisional diteruskan dan terus ditambah baik sama ada, sementara media yang baru juga terus kita terokai bersama. Saya fikir ini menjadikan kita lebih dinamik lagi, kita menjadikan kita lebih berkeupayaan untuk membuat penambahbaikan yang seterusnya. Dan saya berkeyakinan dengan tenaga kerja yang ada di RTM, dengan adanya pusat latihan kita sendiri dan dengan adanya pendedahan yang berjalan sepanjang masa kepada warga kerja RTM, RTM berkemampuan untuk terus berprestasi tinggi. Yang Berhormat Tan Sri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga cakna dan juga sedia maklum tentang keperluan teknologi komunikasi bukan sahaja untuk tujuan penyiaran tetapi juga untuk bidang-bidang lain seperti pendidikan, pembelajaran di peringkat akar umbi dan sebagainya. Peranti siswa yang baru dilancarkan dan juga diberikan kepada mahasiswa dan sebagainya menggambarkan bagaimana kesediaan kerajaan untuk memastikan agar isu-isu masyarakat di peringkat akar umbi ditangani. Jadi apakah antara mungkin yang akan dilakukan dari semasa ke semasa untuk kita mendasari dan juga menyelami nadi akar umbi? Yang penting RTM, macam saya katakan tadi, harus sentiasa relevan dan kita harus memandang ke hadapan, kerana maju mundurnya sesebuah negara itu dia bermula dengan apa yang kita sampaikan kepada rakyat dan masyarakat. Dalam dunia digitalization sekarang ini, kapasiti kita boleh kita tingkatkan dengan banyaknya, keupayaan kita juga boleh kita tingkatkan dengan banyaknya. Jadi segala messages yang nak kita sampaikan kepada rakyat dapat kita sampaikan dengan jauh lebih berkesan daripada dulu. Namun pada masa yang sama kita juga memahami kalau dulu boleh dikatakan macam one way, tidak ada persaingan. Namun pada masa yang sama kita ada pula persaingan. Kalau kita menyebarkan information, ada disinformation. Kalau kita membetulkan berita, ada pula misinformation, dan ada juga information gap di kalangan rakyat. Jadi cabaran-cabaran ini berterusan. Macam saya katakan tadi, keupayaan RTM akan terus dibina dan digarapkan agar ia kekal relevan dan berkeupayaan. Jadi walau apa juga suasana baru yang bakal kita hadapi, saya berkeyakinan penuh kepada keupayaan yang RTM mampu melaksanakan tanggungjawabnya dengan lebih baik di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Bergerak seiring dengan fasiliti ini juga kita mengharapkan agar sebuah institusi yang akan menyampaikan wahana dan juga berita-berita mutakhir akan menyampaikan berita-berita yang sahih. Jadi apakah hasrat untuk Yang Berhormat Tan Sri melihat pemberitaan yang berintegriti, bermaruah dan sahih ini akan dapat diterjemahkan seiring dengan perkembangan fasiliti? 3 perkataan yang saya harap akan menjadi pegangan dan akan menggambarkan betapa dinamiknya dan berkeupayaannya RTM. Yang pertama, cepat. Kerana kita ada persaingan di luar sana. Kalau kita lambat beberapa jam saja, pemberitaan-pemberitaan yang barangkali tidak tepat ataupun yang salah akan tersebar luas. Jadi pertama, cepat. Kedua, kita kekalkan identiti menyampaikan berita secara tepat. Jadi bukan saja cepat, tapi kita ada trademark RTM, memberikan berita yang tepat, bukan menyebarkan berita-berita yang palsu. Dan yang ketiga adalah sentiasa diingat. Jadi cepat,
tepat, diingat. Artinya setengah berita itu, ada berita yang orang dengar kemudian people just lupakan. Tetapi RTM mempunyai messages untuk menyampaikan berita yang perlu diulang dan diingat kerana ia sebahagian daripada indoctrination kita dalam menerapkan nilai-nilai patriotisme, dalam menerapkan nilai-nilai perpaduan, dalam menerapkan nilai-nilai dan falsafah pentadbiran negara. Jadi kita tidak cukup dengan cepat saja, kita perlu tepat. Tak cukup cepat dan tepat, kita membawa berita-berita yang kekal diingat. Jadi 3 falsafah ini saya harap akan terus menjadi dokongan RTM. InsyaAllah 3 falsafah itu akan bergerak seiring. Buat penghujung dan juga pengakhiran ini, Tan Sri, mungkin ucapan mewakili pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia kepada Jabatan Penyiaran Malaysia dan RTM bersempena Majlis Perasmian Bangunan Media City ini, Tan Sri. Ya, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua warga kerja Jabatan Penyiaran RTM kerana telah akan mendapat dan akan menghuni premis dan kompleks yang baru, dan saya harap kompleks yang baru, teknologi yang baru, peralatan yang baru akan menjadi satu insentif dan motivasi, satu katalis untuk kita sama-sama memperbaiki prestasi perkhidmatan penyiaran negara. InsyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri kerana bersama dengan kami, dan juga syabas dan juga tahniah diucapkan kepada Jabatan Penyiaran Malaysia dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam usaha untuk kita merealisasikan hasrat mentransformasikan Jabatan Penyiaran dan juga industri penyiaran tanah air. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Tan Sri kerana bersama dengan kami. Itu dia kita akan bawakan bersama dengan anda dari semasa ke semasa Majlis Perasmian Bangunan Media City, insya-Allah di Kompleks Angkasa Puri. Kita akan kembali selepas ini. Pada ketika ini kita berikan tumpuan kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun dikabarkan akan tiba bila-bila masa untuk ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seketika nanti insya-Allah kita akan umumkan dari semasa ke semasa. Cuma pada ketika ini div-div kehormat seperti Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Ketua Pengarah Penyiaran dan juga beberapa lagi div-div kehormat juga turut hadir bagi menyempurnakan dan juga meraihkan perasmian bangunan Media City di Kompleks Angkasa Puri. Ini saja laporan yang kita boleh bawakan bersama dengan anda pada ketika ini sebelum kita menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Seketika nanti insya-Allah kita bawakan paparan secara langsung dan juga atur cara penuh bagi majlis perasmiannya. Kita bersama kembali dengan Terence dan juga Raja Sofia di Studio N1 Wisma Berita. Silakan.